أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 38, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 38, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Harus bagi Allah, harus bagi Allah, yakni sifat yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, harus pada akal kita. Harus bagi Allah bukan makna harus ni atas diri Allah, bukan. Harus pada akal kita. Akal boleh terima kedua-dua belah. Harus, mana akal boleh terima Allah membuat apa-apa mungkin sebelah, dan akal boleh terima Allah Ta'ala tidak membuat apa-apa mungkin. Terima dua belah, itu dipanggil harus. Adapun wajib terima sebelah, sebelah sungguh. Dok ni kalau kata tak dok sama sekali. Terima sebelah. Hak wajib ni terima sebelah sungguh, terima sebelah ada. Hak mustahil terima sebelah juga. Terima sebelah dok dan tak dok. Harus ni ada pun terima, tak ada pun terima. Tak ada pun terima. Mana harus ni akal terima dua belah. Ada akal boleh terima, tak ada akal boleh terima. Wajib pada akal terima sebelah, sebelah sungguh, sebelah ada. Mustahil terima sebelah, sebelah dak dan sebelah tak dak, atau mustahil. Harus pada akal kita. Ini bukan harus bagi Allah, mana atas Allah, bukan ni. Harus pada akal kita bagi Allah. Itu mana harus bagi Allah, mana harus pada akal kita. Allah mengada apa-apa mungkin akal boleh terima. Allah tidak mengadakan apa-apa mungkin akal boleh terima, sebab hak dia belaka. Dia nak buat ke, tak mau buat ke, akal kita boleh terima. Dia panggil harus pada akal. Yang mana harus pada akal ini adalah pembicaraan terakhir berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai, bukan kata 20 sifat yang wajib bagi Allah, 24 sifat yang wajib bagi Allah selesai. Kemudian 24 sifat mustahil bagi Allah selesai. 24, jangan lupa minggu lepasnya. 24 mana tambahannya? Takwin, idrak, kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan. Jadi selesai hak 24 hak wajib. Kemudian 24 hak mustahil. Kemudian satu yang harus bagi Allah. Maknanya pembicaraan sifat harus ni, pembicaraan yang terakhir berkaitan dengan pembicaraan sifat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada wajib pada akal
Mustahil pada akal, harus pada akal. Jadi hak harus ni hak terakhir. Mana sifat yang harus bagi Allah? Iaitu sifat yang harus bagi Allah tentu salah satu daripada membuat apa-apa mungkin atau tentu meninggalkan dia. Tentu salah satu. Itu harus. Mana tentu ni? Daripada membuat apa-apa mungkin atau tentu meninggalkan dia. Ayat ni payah sikit lah. Maknanya salah satu antara Allah buat dengan Allah tidak buat. Salah satu ni atau harus. Salah satu ni secara tentu. Buat maknanya tidak buat, dak lah. Tidak buat, mana buatnya dak lah. Ini salah satu ni harus. Salah satu dengan tentu, tu harus. Salah satu dengan tidak tentu, tu wajib. Salah satu daripada dua ni, buat ataupun tidak buat secara tidak tentu, tu wajib. Sebab apa? Sebab kalaulah antara dua ni buat dan tidak buat serentak, tu mustahil. Buat pun tidak, tidak buat pun tidak, serentak, mustahil. Jadi secara tak tentu antara buat dengan tak buat ni wajib. Secara tentu baru dah harus. Harus pada akal, sama ada Allah buat, sama ada Allah tidak buat. Itu harus. Kalau dengan secara tidak tentu, itu wajib. Berhimpun kedua-dua, buat dan tidak buat serentak, itu mustahil. Tidak kedua-dua, buat pun tidak, tidak buat pun tidak pada satu masa, pada satu perkara, mustahil. Dia gitu. Nak banding macam mana? Secara tentu harus, secara tak tentu wajib. Kita misal pekoh. Dia ada sikit perbezaan lah. Tak misal pekoh. Pergi pada persoalan istinja. Istinja ni ada dua. Sama ada dengan air ataupun dengan batu. Sama ada dengan air ataupun dengan batu. Fahamlah istinja ni. Istinja ni basuh berok, basuh kecing lah. Tapi sebut kata basuh berok, basuh kecing, kasar sangat sebut istinja. Dia istinja sebenarnya bukan basuh berok, basuh kecing. Kalau kata istinja tu basuh berok, istinja tu basuh kecing, tak betul dah. Sebab istinja ni sama ada dengan air ataupun dengan batu. Dengan batu panggil basuh berok ke? Dia istinja ni bukan basuh berok, basuh kecing. Cuma kita biasa panggil apa makna istinja? Basuh berok, basuh kecing lah. Sebut cara kasar boleh lah. Tapi sebenarnya salah sebut gitu. Sebab istinja ni bukan hanya dengan air. Bahkan diharuskan dengan batu. Diharuskan dengan batu tu lah. Waktu air tak ada. Air tak ada. Istinja dengan batu bukan diharuskan. Bahkan diwajibkan. Hak diharuskan dengan batu ni ketika air banyak. Duduk tepi sungai, duduk tepi laut, sejuknya lah pagi-pagi ni nak pakai air selepas qada hajah ni, ambil batu, harus. Jangan awak banding istinja dengan tayamum. Tayamum ni kerana ketiadaan air. Kerana air banyak, anggota tubuh tidak boleh bersentuh dengan air. Jadi hak wuduk dengan mandi wajib ni berpindah kepada tayamum. Itu lain bicara. Adapun istinja dengan batu ni bukan kerana ketiadaan air. Kalau tak ada air, bukan diharuskan istinja dengan batu, bahkan diwajibkan istinja dengan batu. Yang diharuskan ni air banyak tepi laut, tepi sungai, tepi air pahitnya. Tapi malah nak pakai air, nak pakai tisu. Diharuskan. Ini syariah khususiah kepada umat Nabi.
Syariah khususiyah. Manapa syariat istinja dengan batu ni tak ada syariat Nabi Rasul terdahulu. Syariat istinja dengan air dia panggil syariah qadimah. Syariat Rasul terdahulu pun ada dah waktunya. Istinja dengan batu barulah syariah yang khususiyah, yang hanya disyariahkan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat Nabi ni ijma' ulama ni. Kita sebut kata istinja dengan batu, tak sebut batu lah, tisu. Tisu. Batu ni asal. Istinja dengan tisu, dia kata topek. Dia sungguh ni. Jangan gitu, bukan topek ni. Faham topek? Bukan topek ni. Ini syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh istinja dan Nabi melakukan istinja dengan batu. Nabi menyuruh sahabat istinja dengan batu dan Nabi buat istinja dengan batu. Tapi yang banyaknya Nabi istinja dengan air. Bukan topeng. Sungguh sebut kata istinja dengan batu orang salah faham. Sebab orang bubuk istinja ni basuh berok, bukan basuh berok. Istinja dengan air ataupun dengan batu. Antara air dengan batu, antara dua ni, air dengan batu, dengan tentu pilih air tanpa batu, batu tanpa air, harus. Antara dua ni tanpa tentu, wajib. Boleh faham tak? Barulah kita pergi kepada harus bagi Allah ni sama ada buat ataupun tidak buat secara tentu, itu harus. Secara tidak tentu antara dua ni wajib. Kita pergi pada tadi. Istinja dengan air atau dengan batu secara tentu. Ambil air saja, tidak batu. Ambil batu saja, tidak air, harus pada syarat. Antara dua ni, sama ada air ataupun batu dengan tidak tentu lagi ni. Mana-mana antara dua ni wajib, sebab istinja hukumnya wajib. Antara air tak tentu lagi ni, ataupun batu tak tentu lagi ni, wajib. Kemudian antara dua ni secara tentu. Mana pun tentunya pilih air, tinggal batu. Tentunya pilih batu, tinggal air, harus. Itu dia panggil. Tapi antara air dengan batu dengan tidak tentu, antara dua ni wajib lah, sebab istinja tu wajib. Boleh faham tak? Kita Pak Pekoh pun nak faham juga. Biasa Pekoh ni mudah sikit nak faham. Sekarang istinja sama ada dengan air ataupun dengan batu secara tentu. Mana tentu macam mana? Pilih air, tak pakailah batunya. Pilih batu, tak pakailah airnya. Ini secara tentu gitu, hukumnya harus. Sama ada istinja dengan air, sama ada istinja dengan batu, tapi tak tentu antara dua ni, tak tentu. Tak tentu tu wajib. Dia pun pilihlah air, harus pilih air secara tentu. Dia pun pilihlah batu, harus pilih batu secara tentu. Tapi antara air dengan batu dengan tak tentu wajib. Sebab apa? Sebab istinja hukumnya wajib. Kemudian antara Allah mengada dengan tidak mengada, dua-dua ni. Kalau dua-dua ni tidak, mengada pun tidak pada satu masa, pada satu perkara, tidak mengada pun tidak, tu mustahil. Sama juga istinja, dengan air pun tidak, dengan batu pun tidak, berdosalah sebab istinja wajib. Kemudian himpun pula buat dan tidak buat pada satu perkara, pada satu masa, mustahil. Berbeza.
Guna air, guna batu pada satu masa, itu yang afdal. Nanti je beza sikit. Beza sikit lah. Ada ni. Dah nak faham hak harus dengan hak wajib. Sini harus akal. Istinja tu harus syarak. Lepas tu hak bicara di sini wajib akal. Kita bicara bab istinja tu wajib syarak. Gitu je lah beza dia. Jadi Allah mengada, Allah buat apa-apa mungkin ataupun tidak buat secara tentu, sama ada buat tinggal tidak buat ataupun tidak buat tinggal buat. Secara tentu antara dua ni harus pada akal. Kemudian antara buat apa-apa mungkin ataupun tidak buat apa-apa mungkin, antara dua ni secara tidak tentu antara dua ni wajib pada akal. Kemudian antara dua ni berhimpun mana? Tidak kedua-dua. Buat pun tidak, tinggal tidak buat pun tidak, akan satu perkara pada satu masa mustahil. Berhimpun pada satu masa, pada satu perkara, Allah buat dan Allah tak buat, mustahil. Gitu je lah. Antara buat dan tak buat secara tentunya harus. Jadi yang kita pergi pada istinja tadi, antara istinja dengan air ataupun istinja dengan batu secara tentu. Tentu macam mana? Pilih air tinggal batu, pilih batu tinggal air. Harus, tapi harus pada syarak lah. Kemudian antara dua, istinja dengan air, istinja dengan batu ni secara tak tentu antara dua ni. Wajib lah kena pilih antara dua tu. Tiba-tiba dua-dua tu tak belaka. Istinja dengan batu pun, istinja dengan air pun tidak, istinja dengan batu pun tidak. Dosa lah sebab istinja tu wajib. Hak bezanya berhimpun dua-dua, air pun guna, batu pun guna, air pun guna, tisu pun guna. Itulah hak nombor satu yang paling afdal. Himpun paling afdal. Yang kita pakai air saja nombor dua. Orang pakai tisu saja nombor tiga. Tapi harus. Hak nombor satunya, guna tisu dahulu, biar habis hak kasar-kasar tu, barulah buka air pahit. Itu hak paling afdal. Maknanya dalam tandas tu bukan hanya ada batang pahit, dia kena ada pula tisu. Tak ada gitu dak. Tisu ni kan dia ada pula dibubuh di dinding tu kan, untuk bubuh tisu tu kan. Kalau tempat-tempat awam tu mungkin ada lah. Di rumah ada. Dibubuh dinding tu, dibubuh untuk bubuh tisu tu. Kena ada tu. Baru boleh afdal. Sebelum selesai qada hajah, sebelum buka air pahit, ambil tu dulu. Mana tinggal di tempat qada hajah tu hanya kesan sahaja. Adapun najis itu sudah habis, barulah menggunakan air yang sedikit, barulah kita menggunakan air kurang waswas. Sebab apa? Sebab air turun seperti istinja tu tidak ada apa-apa dah, sebab cuma tinggal kesan-kesan. Tapi kalau basuh bersekali dengan hak keluar pun dah habis lagi sebab berak semelik. Jadi air tu keluar tu, ngecik tu, dia akan jadi waswas. Air ni campur dengan tahi ni, jadi waswas tu. Kan kadang-kadang kan, kenapa di tepi-tepi tandas tu ada kuning-kuning tu? Mari mana kuning-kuning tu? Masa istinja tu nah. Diguna air bersekali dengan tahi tu banyak lagi. Jadi air tu akan kembur, jadi timbullah kuning-kuning di tepi tandas. Arti dia waswas. Tapi kalau dia pakai tisu dahulu beres, yang tinggal hanya kesan, dia pun guna air jadi sedikit, dan air yang turun selepas istinja tu, air tak ada apa dah. Jadi kuranglah perasaan waswas kita dengan air yang mengercik tu.
Jadi pakai tisu, pakai air. Air saja nombor 2, tisu saja nombor 3. Dia tisu saja ni bersih. Tapi dia afdal air saja sebab bersih diri. Sebab air boleh menghilangkan sampai ke sifat. Kalau kita menggunakan tisu, sifat dia tidak hilang, tapi boleh semayang dah. Jadi diri kita tu tidaklah sebersih berbeza dengan menggunakan air. Tetapi nisbah dengan tempat tandas, menggunakan air menyebabkan tandas payah nak jaga kebersihan. Kalau hanya menggunakan tisu kering, maka tandas akan jadi bersih. Sebab tu kadang-kadang tempat-tempat yang standard, tak usah duk carilah batang pahit, tak ada batang pahit, hanya ada tisu sahaja. Memang tak ada batang pahit. Ni orang kita dak reti bab istinja ni. Mana kalau kita kata kok jahil bab basuh berok. Dah ya. Nak cari air apa lagi dah tak ada batang pahit di dalam tandang. Tu tisu ada kan. Tak boleh. Nanti saya nak semayang. Dak reti sungguhlah. Tu batang pahit tak ada. Kalau batang pahit ada, pun boleh pakai tisu, boleh pergi semayang. Mana boleh? Ni jahil yang panggil. Mana boleh apa? Itu syariat Nabi SAW. Sehingga kan memang afdal pakai air daripada tisu. Melainkan hati kita. Kalau pakai tisu berasa macam tak jadi semayang, rasa. Ketika tu afdal pakai tisu daripada pakai air. Pakai tisu saja. Sebab apa? Sebab ni nak buang di hati kita. Hak syariat Nabi kata okey dah boleh buat semayang, kita rasa tak okey pula dah. Nak latih hati ni. Jangan pakai air, pakai tisu. Lepas tu duduk tak rapat punggung. Haji apa punggung tak rapat? Pakai tisu hari ni. Cakung lanjutlah bawah tu. Sebab apa tak rapat? Sebab pakai tisu. Tak sedap tu kan. Pakai tisu. Tiba-tiba berpeluh kitanya. Tepat tu keluar peluh, lekat di kain pelekat, cium-cium bau ya dah. Dimaafkan. Kain pelekat tu najis tu sebab ada kesan dia tu, kesan tahi tu. Dimaafkan. Sos semayang dengan kain pelekat ni. Mana? Hak kesan hak jadi gigi kepada kain pelekat tu. Kain pelekat jadi najis, tetapi dimaafkan, boleh buat semayang, sos semayang. Itu hukum pekoh. Tapi nak ceritanya kalau hati kita rasa tak boleh pakai tisu, maka afdal kita pakai tisu daripada kita pakai air. Sebab kita nak latih nafsu kita, hati kita. Syariat kata okey, hati kita kena kata okey. Syariat kata okey istinja dengan batu, hati kata tak okey. Syariat kata mengupak tu haram, hati rasa bagus mengupak. Ni je pelik kita ni. Syariat Nabi istinja dengan batu okey dah untuk sembahyang. Hati kita rasa nak sembahyang macam mana, berok tak basuh, dia kata. Cukup dah istinja dengan tisu. Tak boleh. Syariat kata boleh, yang hati kamu tak terima. Kenapa? Mengumpat syariat kata tak boleh, tapi hati rasa suka. Pelik hati kita tu kan. Tukar. Syariat kata okey, hati tak selesa. Syariat kata jangan, hati suka. Ini nafsu kita. Tak apalah, tak usah hak buai besar tu, buai kecil. Buai kecil kencing pakai tisu. Jangan pakai air. Lepas tu jangan duk pegang kain pelekat tu. Pegang kain pelekat kan haji. Sunat kali kedua ke? Tak payah pegang lah. Okay. Lepas tu di situ tu belum lagi basuh, tapi sudah boleh buat semayang sebab sudah istinja dengan tisu. Itu hukum pekoh. Kadang-kadang kita tak tahu hukum istinja. Hukum istinja, hukum pekoh tak tahu. Kita faham tak antara tu? Istinja dengan air ataupun tisu secara tentu, antara dua, secara tentu. Mana pun ni, pilih air tak ambil tisu, pilih tisu tak ambil air. Harus. Antara dua ni, air ataupun tisu secara tak tentu, wajib lah, sebab istinja hukumnya wajib. Dua-dua kita tak buat belaka.
air pun kita tak buat, dengan tisu pun tak buat, maka berdosalah kita sebab istinja hukumnya wajib. Himpun dua-dua, tu beza. Himpun dua-dua itu hak afdal. Balik kepada hak sifat harus. Buat apa-apa mungkin dengan tentu dipanggil, iaitu tentu salah satu daripada membuat ataupun tidak membuat apa-apa mungkin secara tentu. Mana apa? Bila buat, tidak buatnya tidak. Bila tidak buat, buatnya tidak. Secara tentu antara dua ni harus akan diterima. Terima macam mana? Allah mengadakan, Allah kuasa. Allah tidak mengadakan, hak dia. Apa? Akan boleh terima. Kalau sebut kata Allah buat apa-apa mungkin, apa-apa perkara, tu ada berlaku ni, Allah buatlah berlaku ni. Allah tidak buat apa-apa mungkin, akan boleh terima, hak dia berlaku. Contohnya Allah buat jadi panas, jadi hujannya Allah tak buat, boleh terima, hak dia. Dia nak buat panas, tak buat hujan. Dia Allah nak buat hujan, tak buat panas. Tapi antara dua tu wajib. Panas dak, hujan dak. Tu mustahil gitu. Kedua-dua boleh berlaku dak, hujan panas. Boleh. Boleh berlaku. Di masa hujan, di masa panas turun hujan. Jadi apa? Ini dia tak ada misal antara hujan panas dengan hujan, antara panas dengan teduh. Ia boleh betul gitu. Antara hujan dengan tak hujan, barulah dia antara dua mutaqabilat dua tu. Dia tak boleh buat misal hujan panas dengan hujan. Sebab apa? Sebab ini perkara lain. Panas perkara lain, hujan perkara lain. Hak berlawangnya panas dengan teduh. Baru jadi. Sebab antara panas dengan hujan, dok kedua-dua boleh. Malam panas dia tak dok, hujan tak dok, tak harus tu kan. Itu perkara lain. Sebab tu panas dengan hujan tak ada banding, sebab dia perkara lain. Tuhan buat kedua-dua. Sedang panas turun hujan, hujan panas tu. Orang tua kata jangan main hujan panas, demam dia kata. Ya. Aku tu marah kan, kalau tengah-tengah panas turun hujan, lari sebab dia kata demam dia kata. Ni hak mana ni? Antara panas dengan teduh. Antara dua ni Allah buat panas, akan boleh terima. Allah buat teduh, akan boleh terima. Panas pun tidak, teduh pun tidak pada satu masa ni, mustahil. Kedua-dua berlaku. Panas pun dia juga, teduh dia juga pada satu masa, pada satu tempat. Tu mustahil. Antara dua tu harus pada akal, akan boleh terima. Tuhan buat panas, lepas tu Tuhan buat teduh. Tuhan buat panas, Tuhan buat teduh, akan boleh terima. Perkara harus. Allah Ta'ala kuasa kan. Ni panggil apa? Buat apa-apa mungkin ataupun tentu meninggal akal dia apa mungkin. Ni sini ada ni. Ada pun salah satu dengan tidak tentu. Hurah dulu, kita tak baca lagi. Dia ginilah. Masa belajar, kalau kita tanya sahaja Tok Guru hak masalah yang ada di hadapan, kena marah. Kita tanya masalah tu ada di hadapan, tanya awak kena marah. Awak tanya tu masalah tu ada di hadapan, awak mari belajar, awak tak baca dulu ke? Kena marah. Tapi kalau guru hok ngajar pula, digi hura pernah ada depan. Dak telaah dulu tu. Tak ada orang kata apalah. Tak ada orang kata apa tu. Tapi kalau kita tanya satu perkara yang memang ada di hadapan, kita memang kena marah. Sebab tu akan kata, kamu tidak membaca dahulu sebelum kamu datang kelas. Yang kamu tanya tu ada di bawah tu Yang nak tanya awal-awal apa? Tapi sama masa orang mengajar digi hura hak depan. Mana apa tu? Tak baca dulu tu, dia tak tahu depan ada. Ni ada depan. Ada pun salah satu dengan tidak tentu, sama ada buat ataupun tidak buat, maka iaitu wajib antara dua tu. Atau berhimpun. Berhimpun. Membuat dan meninggalkan.
Berhimpun, membuat dan meninggalkan. Maknanya pada satu masa, pada satu perkara, tiba-tiba buat dan tak buat. Mana kita akal tak boleh terima gitu. Atau tidak keduanya. Buat pun tidak, tidak buat pun tidak. Pada satu masa, pada satu perkara, pada satu tempat, maka iaitu mustahil. Buat ataupun tidak buat dengan tentu dipanggil harus. Buat dan tidak buat dengan tidak tentu, maka wajib. Buat dan tidak buat berhimpun, mustahil. Buat pun tidak, tidak buat pun tidak pada satu masa, mustahil. Gitulah. Kalau kita pergi pekoh tadi, istinja dengan air, istinja dengan batu secara tentu. Pilih air, tinggal batu. Pilih batu, tinggal air. Harus. Kemudian antara istinja dengan air, istinja dengan batu, dengan tidak tentu antara dua ni, wajib lah. Sebab istinja tu punya wajib. Berhimpun antara berhimpun antara air dan juga batu. Guna dua-dua, itu afdal. Ni jadi mustahil. Tidak kedua-dua. Istinja dengan air pun dia tak buat, istinja dengan batu dia tak buat. Hukumnya haram, kerana istinja hukumnya wajib. Tapi itu bicara syarak, kita ni bicara akal. Beza gitu je lah. Ini harus pada akal. Membuat apa-apa mungkin atau meninggalkan akan berbuat apa-apa mungkin. Apa-apa mungkin. Dia mumkinun ni kita kena ingatlah. Mumkinun ni mastawa alaihi wujuduhu adam. Perkara yang bersamaan antara ada dengan tiada. Makna perkara yang kalau kata ada, akal boleh terima. Kalau kata tak ada, akal boleh terima. Itu dipanggil perkara mumkinun. Ataupun jaizun, perkara yang harus ada, harus tiada. Bukan perkara wajib dan bukan perkara mustahil. Sebab perkara wajib hanya terima sebelah ada, tak terima sebelah tak ada. Perkara mustahil terima sebelah tak ada, tak terima sebelah ada. Mungkin ni ada boleh terima, tak ada boleh terima. Faham tak? Dia wajib ni zat Allah dan sifat Allah. Terima sebelah je kan. Zat Allah, sifat Allah ada dan sungguh di Allah. Tu wajib. Anda ni perkara yang wajib. Tak ada zat Allah, tak ada sifat Allah, akal tak boleh terima. Hak mustahil pula, anak bagi Allah, isteri bagi Allah, tu terima sebelah, tak sama sekali. Nak kata ada, akal tak terima. Mana mungkin ada anak, ada isteri bagi Allah. Itu mustahil. Jadi mumkinun ni bukan yang wajib dan bukan yang mustahil. Itu mumkinun. Mim kaf nun, mumkinun. Bukan mungkin, barangkali. Hak bahasa Malaysia tu bukan. Itu mim waw nge, kaf ya nun, itu perkataan lain. Mungkin. Mungkin datang, mungkin tidak. Itu bahasa Malaysia. Ni mim kaf nun. Mumkinun, mumkinat. Kalau banyak. Dia kalau kitab Jawi kemudian dirumikan, dia tulis macam mana? Ditulis M-U-M-K-I-N, mungkin. Kita buka dalam Kamus Dewan Bahasa tak jumpa tu. Sebab itu bahasa Arab. Kitab Jawi kemudian dirumikan. Jadi sepatut dirumikan. Hak mungkin tu kekalkan Jawi lah, sebab dia bahasa Arab. Mim kaf nun diwak rumi juga, M-U-M-K-I-N. Kalau M-U-N-G-K-I-N, tu mungkin, barangkali. Itu bahasa Malaysia. Ini bukan bahasa Malaysia. Mungkinun, mungkinat.
Perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada. Apa dia mumkinun? Selain daripada yang wajib, zat Allah dan sifat Allah. Selain daripada yang mustahil, anak Allah, isteri Allah, sekutu bagi Allah, atau mustahil. Selain daripada wajib, selain daripada mustahil, mungkinun lah. Apa benda? Ni semua ni mungkinun lah ni. Maknanya mumkinun dengan alam, alamun, alamin, rabbil alamin. Alam sama je lah. Apa dia alam? Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah. Itu alam. Mana tiap-tiap perkara selain Allah? Makhluk ni lah, semua ada ni. Alam lah. Kita alam, kita hanya pergi kepada alam semesta, langit, bumi, cakrawala. Itu je. Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Apa alam? Alam langit, bumi, cakrawala. Bukan. Alam ni selain tiap-tiap perkara yang ada, selain daripada Allah. Langit bumi pun alam, cakrawala pun alam, syurga neraka pun alam, malaikah pun alam, jin manusia pun alam, kayu batu pun alam. Semua yang tersebut tu adalah mumkinun. Perkara yang terima ada, terima tak ada pada akal. Sama je lah. Alam ke, mumkinun ke, makhluk ke. Makhluk, apa dia makhluk? Ma khalaqahullah, barang yang menjadi akannya oleh Allah. Jadi alam ni, apa ada ni mari mana ni? Allah yang jadikan. Jadi kita ni mumkinun, kita ni alam, kita ni makhluk, kita ni jaiz, kita ni kainun kainat. Ni kainun kainat ialah juga kita lah. Kainun kainat tawi bekah. Kainat, apa dia kainat? Makhluk itulah kainat. Orang dulu kan, orang tua kan, kainat tak boleh bekah, kainat tak boleh bekah. Orang sekarang kainat barang apa? Dia pengong kainat barang apa. Orang dulu muluk kainat tak boleh bekah. Yang berlaku ni Tuhan tetap berlaku daripada azal. Cakap orang tua. Hak berlaku ni Tuhan tetap daripada azal. Itu qada. Kainat tak boleh bekah. Yang berlaku ni perbuatan Allah, kerjaan Allah berlaku. Kita sebagai makhluk ni kena redha, kena terima, kena sabar. Sebab yang berlaku ni Tuhan tetap berlaku daripada azal. Semuanya kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kainat tak boleh bekah. Ni dengar masa budak-budak ni perkataan tu. Cuma dak reti gapo mula-mula. Tu jelah. Tuhan tetap berlaku daripada azal. Apa makna Tuhan tetap berlaku daripada azal? Iradah lah, iradah. Iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala. Perkara pada azal, perkara baik ke, perkara jahat ke, segala-gala Tuhan sudah tetapkan pada azal. Seseorang baik, beriman dan taat, Tuhan tetap daripada azal. Di hari akhirahnya masuk syurga dianya, Tuhan tetap daripada pada azal. Seseorang tu kufur dan maksiat, Tuhan tetap daripada azal. Di hari akhirah nerakalah dianya, Tuhan tetap dah pada azal. Itulah pegangan kitanya. Tuhan tetap dah segala-gala. Baik jahat Tuhan tetap dah, syurga neraka Tuhan tetap dah. Tu qada iradah. Dah kalau Tuhan tetap dah syurga neraka, lepas tu macam mana? Macam sekarang lah. Macam mana sekarang? Tuhan buat kita macam mana? Beriman, belajar, beramal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk dia kan orang yang bahagia. Sebenarnya Tuhan katalah di kursi, tuba liman qaddartu ala yadihi khair. Bertuahlah bagi siapa yang aku tetapkan atasnya kebaikan. Betul. Betul orang kafir, lahirnya kafir, mati dalam keadaan kafir, ketetapan Allah. Akhirnya masuk neraka, kekal neraka, ketetapan Allah. Tuhan katanya, wa wailun liman qaddartu ala yadihi syarr. Maka celakalah bagi sesiapa yang aku tetapkan atasnya kejahatan. Celakalah, nerakalah dianya. Allah siangnya ke dia. Dia kafir tu Allah yang tetapkan. Neraka Allah tetapkan.
Kesian ke dia. Hak Allah Ta'ala. Allah nak tetap kau baik syurga, hak dia. Allah nak tetap jahat masuk neraka, hak dia. Ke Allah buat segala-galanya Allah ada kerjasama dengan siapa-siapa? Tak ada. Hak Allah. Nak zalim macam mana? Nak kesian macam mana? Ke mana dia lah barang dia. Kita sudahlah. Ada ni. Allah Rabbil Alamin kan Tuan. Hak dia belaka. Nak pergi ikut baik pun hak dia. Bertuahlah. Nak pergi ikut jahat pun hak dia. Celakalah. Tapi masa Nabi kata ma minkum illa wa qad kutiba maq'adan nar wa maq'adal jannah, tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali pada neraka ataupun pada syurga. Tapi Nabi sebut neraka dulu sebab nak menakuti, maka sebut hak berat dululah. Maksudnya tidak ada di kalangan kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali sama ada neraka ataupun syurga. Tuhan tetap ada pada azab segala-gala. Sahabat pun tanyalah, afala nattakilu ala kitabina, adakah kami ni nak serah atas ketetapan kami? Serah gitu. Nabi pun jawab, i'malu fakullun yuyassarun lima khuliqalah, beramallah kamu, maka sesungguhnya tiap-tiap kamu akan dipermudahkan amalan pada tempat yang dijadikan bagi kamu. Patah hadis tu panjang. Mana kalau seseorang Tuhan tetapkan di ahli syurga, Tuhan mudah je nak buat kebaikan. Kalau seseorang Tuhan tetap pada azab ahli neraka, mudah je nak buat kejahatan. Nah gitu lah. Nabi berbaca di hujung hadis tu, fa amman fa amman fa sanuyassiruhu lil yusra tu nah. Apa ada ayat surah Muqaddam tu lah. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ha tu ayat tu, Nabi baca ayat tu. Selepas Nabi bersabda beramal, Allah Taala akan permudahkan pada tempat yang dijadikan bagi kamu. Apa maksudnya? Seseorang yang Tuhan tetapkan dirinya orang yang bahagia, ahli syurga, Allah Ta'ala akan permudahkan dengan jalan kebaikan. Dok sangka-sangka dia jadi belajar, jadi beramal. Contohnya, kalau dulu-dulu kok dia ni mana kalau kata dok reti sangat-sangat lah, tak pernah belajar agama tapi nampak mudah aja ada. Bahagian masing-masing. Dan Allah Ta'ala akan permudahkan. Kalau seseorang ditetapkan orang celaka, Tuhan akan permudahkan jalan ke neraka. Kok baik payah, suruh belajar tambah. Jadi begitulah, jadi beginilah. Kalau tengok pada wak amal rajin sangat. Pada masa dulu-dulu pun contoh sebab dia banyak wak amal, rajin ngaji Quran, rajin baca Yasin, rajin buat tahlil. Belajarlah ilmu fadhil akidah, tambah. Belajarlah ilmu fadhil fiqh, tambah. Belajarlah ilmu fadhil tambah dia tu. Hak tetapan Allah Subhanahu wa taala. Mana dengan masa sekarang ni? Alah, kalau mati seumpama tu kok celakalah. Tapi dalam hadis lain Nabi pula bersabda, seseorang inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali jannah fa yadkhuluha, kan? Seseorang ni beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada antaranya dengan neraka mereka sahasta. Neraka dah akidah tak betul, neraka lah jawapan dia. Semaya bang tapi ilmu, neraka. Hati riak, hati ujub, hati takabur, hati hasad, neraka lah tu sifat-sifat dosa besar belaka. Rajin dia berzikir, mengaji Quran, Tuhan tak terima kalau hati tu hati bersifat dengan sifat kecelaan. Mana situ kok dengan neraka tu sahasta dah. Tapi faiz biqu alaihil kitab, Tuhan tetap daripada azab, dia ni orang baik, orang syurga.
Faisukan al-kitab fayamalu bi amil jannah fayadkhuluha. Kemudian dia berubah, beramal dengan amal ahli syurga, belajar beramal, mati dalam ketaatan, syurgalah dianya. Gitulah. Tapi dengan keadaan belajar tambah ni gak, lah. Tapi macam mana ke akan datang? Tak tahu. Tapi untuk saat sekarang ni, apa jadi gitu dianya payah sangat bab-bab belajar ni. Bahagian masing-masing. Lepas tu kita nasihat buat apa dah bahagian masing-masing. Nasihat tu syariah, kita boleh pahala. Itu je. Dia tiba-tiba maknanya dia terima nasihat kita. Itu bahagian dia. Itu bahagian dia. Oh, kelah kita. Orang lain nasihat kan mana dah. Tak gerak. Kita pergi nasihat sekali je. Turut lalu dah. Oh. Itu semua tu harta belah kedah ni. Maknanya walaupun Zuhair nampak lepas kita nasihat, hati milik siapa? Milik Allah. Begitu juga. Kita nasihat sekali tak jadi apa, yang kedua tak jadi apa, kita terima bahagian masing-masing. Dah tak jemu ke kamu nasihat. Jemu apa dengan pahala? Kejemu dengan pahala. Lepas tu dia tak berubah. Taufik hidayah milik Allah. Hati seseorang milik Allah, bukan milik kita. Satu susah bukan kerjaan kita. Nak jemu apa nasihat boleh pahala. Macam kita dengan anak-anak gitulah. Buih mulut-mulut, biarlah buih mulut pun pahala. Lepas tu tak dengar nasihat, tak dengar masa ni. Tapi kadang-kadang lepas mak ayah meninggal, oh mari sedar, lama kening, mak ayah ada nasihat, tak dengar kata, awak tak tahu je, lawan pula. Lepas tak ada, barulah sedar. Ramai mana seumpama tu? Ramai mana seumpama tu? Jadi mari mana tu? Mari daripada nasihat ibu bapa, doa ibu bapa. Tapi masa ibu bapa hidup tu nampak tak gerak pun. Itu semua bahagian masing-masing tetapan Allah. Senang je lah. Tapi kalau tak nak terima doa ibu bapa, lepas daripada ibu bapa meninggal, molek-molek ada jadi baik. Sebab apa? Sebab mak ayah cakap molek semua, mudah-mudahan. Jangan duk cakap uduh. Diorang ni anak tu seorang, gitulah pak mati tak berubah dah dia nya. Jangan duk doa gitu. Mak ayah doa gitu sudahlah. Oh gitu dah, hak tu seorang tak ada apa dah. Pakai jadi gitu lah pakai mati je. Itu doa mak ayah gitu je, duk kata gitu. Dah macam nak tu seorang tu. Mudah-mudahan dia insaf. gitu. Mudah-mudahan kita pakai doa lah supaya dia insaf. Ni dok dia pula tukang. Tak ada dah. Ada duk gitu lah. Tak berubah dah. Mana hak bahagian kita ni? Bahagian syariat. Semua ni milik Allah. Semuanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbil Alamin. Tak sudah fikirlah kerjaan Allah. Kenapa orang kafir pegang-pegang ramai ni? Tak sudah fikirlah kerjaan Allah tu. Pening tak tu. Tapi apabila sebut hadis Nabi, seseorang beramal dengan amal ahli neraka sehingga tidak adalah antaranya dengan neraka melainkan sahasta, tapi maka telah tetap pada azan dia ahli syurga, maka dia pun beramal dengan amal ahli syurga. Dia mati kemudian masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kadang-kadang bila belajar-belajar ya sungguhlah selama ni dengan akidah yang salah sangat-sangat. Memang kalau dengar neraka tu cekah dah semayang, dah tinggal puasa, dah tinggal. Tapi dengan pegangan yang salah seumpama tu, kalau mati masa tu tak ada lah. Macam tu tadi lah. Perkara jahat mana qada Allah perkara jahat. Habis tutup buku. Rukun iman yang ke-6 tak ada. Tak ada rukun yang ke-6. Perkara baik, perkara jahat, qada dan qadar. Untung baik, untung jahat, qada dan qadar. Tiba-tiba perkara baik je qada qadar, perkara jahat bukan qada qadar. Habis cerita. Satu pandangan kafir pegangan orang ni kekal neraka.
Satu pandangan pegangan yang dosa besar. Yang lebih besar daripada dosa besar berjudi, menaruk, berzina lagi. Amal ibadah tidak akan diterima. Semayang ke, puasa Ramadan ke, pergi Mekah ke, Tuhan tak terima. Atau amal wajib besar-besar. Dan amal sunat Tuhan terima ke tak? Saya duk tanyalah amal sunat tu. Maknanya pahala kebajikan tak ada. Yang ada dalam catatan adalah dosa besar, akidah yang sesat, akidah yang ada nama kata kafir. Tak kata dengan neraka tu sejekah. Bukan kata dengan neraka tu sejekah. Dan neraka dah kalau mati masa tu. Tapi ketetapan Allah pada azal, orang ni orang yang ahli syurga. Kemudian Tuhan buka hati, jadi belajar, jadi beramal, berubah, bertaubat, berpegang dengan akidah yang sebenar. Kita faham hak Nabi kata beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak adalah antara seseorang dengan neraka melainkan sasta ni. Kita hanya tuju kepada semayang pun tidak, puasa pun tidak, berjudi dia, minum arak dia, berzina dia, cukup pak tapang, segala segi ada di dia ni, berpoya-poya ni. Kemudian dia mari ke insafah, berubah sangat-sangat, duduk masjid, hak ni ya juga tu pun. Tapi yang berat laginya, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, akidah yang sesat, berat daripada orang hak tak semayang, tak puasa, berjudi, minaruk, berzina tu laginya. Tapi kalau tak semayang, tak puasa, berjudi, minaruk, berzina, memanglah dia beramal dengan amal ahli neraka. Betul kan? Tapi hak berat laginya, orang hak akidah salah. Kemudian beramal dengan amal ahli syurganya macam mana? Balik kepada asas agama lah. Ilmu amal taubah, ilmu amal taubah itu amal ahli syurga. Tapi kalau dulu dok semayang, dulu dok puasa, berjudi, menaruk, berzina, kemudian mari duduk masjid, belajar akidahnya tidak, belajar fiqh fardhu ainnya tidak, belajar tasawuf fardhu ainnya tidak, kekal dengan akidah yang terpesong, kekal dengan semayang tidak cukup syarat dan rukun, kekal riak, ujub, takabur, tak ada dia dengan amalan ahli neraka tu sejekah sampai ke mati. Tak ada berubah-ubahnya. Berubah yuk zahir jangan nampak semayang dah, puasa dah, akidah macam mana? Semayang betul ke tak? Hak saya sekarang ni hak di Terengganu FM, hak Adinul Khali, hak kemarin tu, pukul 10 kemarin tu, memang saya tajuk sekarang ni perkara jahat. Qada Allah Subhanahu wa taala. Biasa ya sekarang ni. Dah berpegang hak bukan hak Allah, perkara jahat. Habislah ada benda lah tu. Padahal sikit sangat je, rukun iman je, baik, jahat, qada qadar. Cuma kita ni kadang-kadang baik buruk, tak pun baik buruk, baik buruk. Buruk apa buruk? Sakit. Apa dia buruk? Miskin. Dia pergi kat tu. Baik buruk. Baik apa? Sehat. Baik apa? Senang, kaya. Buruk-buruk, buruk sakit. Buruknya apa? Miskin, susah. Baik jahat. Apa baik? Iman dan taat. Apa jahat? Kufur dan maksiat. Dia dah hadis lain pula, khairihi wa syarrihi, khuluhi wa murrih. Nabi kata baik iman dan taat, qada qadar, jahat kufur dan maksiat, qada qadar, mani mani itulah sehat, senang, qada dan qadar, pahit mana pahit, sakit, miskin, tu dia kata qada qadar, khuluhi wa murrih. Nabi kata hak mani qada qadar, mani itulah sehat, senang, wa murrih, hak pahit mana sakit, susah, qada betul lah. Tapi dia tinggal hak kufur dan maksiat, sebab disebut baik buruk, baik buruk. Lepas tu dalam hak Adinul Khali tu saya pesan kepada DJ sekali dengan saya tu, jangan sebut baik buruk, sebut baik jahat. Syar tu jahat, sebut baik jahat, katanya sebut baik buruk.
Takut orang faham buruk ni pergi pada tadi je. Sakit, miskin, memanglah qada qadar belaka. Jahat ni kufur, maksiat, qada qadar. Tapi bahagian masing-masing. Baik akhirnya syurga, bahagian masing-masing. Jahat, kufur, maksiat, bahagiannya neraka, akhirnya neraka, bahagian masing-masing. Hak Allah Taala. Tak ada nak fikir berkaitan dengan apa yang Tuhan qadakan. Kita hanya faham molek, pegang, sudahlah. Tapi Allah ni Rabbil Alamin. Alam sekalian. Bukan alam lagi, sekalian. Allah Tuhan, hak dia. Alam, makhluk, kainun kainat. Ni mumkinun mumkinat. Kita lah makhluk ni lah, sama je lah. Cuma kadang-kadang apa mungkin, apa pula pening mungkin ni tak lah. Selain daripada yang wajib zat Allah dan sifat Allah. Selain daripada hak mustahil anak, isteri Allah, sekutu bagi Allah. Itu contoh. Mana mungkin ni benda yang harus. Allah buat, akal boleh terima. Allah tak buat, akal boleh terima. Tu. Itu dia panggil. Harus mengada, harus buat apa-apa mungkin, dan meninggalkan buat apa-apa mungkin. Mana apa? Harus pada akal kita boleh terima. Sebab apa? Sebab hak Tuhan belaka, buat pun akal boleh terima. Tuhan buat, kemudian Tuhan binasakan, akal boleh terima. Tuhan buat pula, akal boleh terima. Gitu je lah. Sebab apa? Sebab benda harus, benda mungkin, benda harus ada, harus tiada kan. Tuhan buat, harus pada akal boleh terima. Tuhan tak buat, harus pada akal boleh terima. Ini sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan terakhir hak berkaitan dengan sifat Allah. Kalau atas jalan yang masyhur, sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Sifat harus 1, jadi 41. Harus yang terakhir sifat wajib 20 hak masyhur ni. Kita minggu lepas tu jadi 24, campur dengan idrak, takwin, kaunuhu mudrikan, kaunuhu mukawinan, jadi 24. Kita bicara hak masyhur. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ni harus. Yang terakhir bicara 41 yang terkandung di bawah la ilaha illallah. 9, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 yang harus bagi Rasul. 9. Hak 9 tu terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah, terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 50 aqaidul iman, simpulan iman. Dalil harus, dia kena ada dalil pula. Sifat wajib ada dalil, sifat mustahil ada dalil, sifat harus pun ada dalil dia juga. Wallahu a'lam. Cuma kita ni perkara yang jahat, perkara yang buruk, kena beringatlah. Jangan sandar kepada qada dan qadar Allah. Nisbah percakapan. Pegangan tetaplah hak Allah Ta'ala. Percakapan jangan sandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perkara yang berdosa, perkara yang tak baik, perkara yang tak comel walaupun tak berdosa. Malah. Dosa tak malah? Dosa tak malah? Allah malas mula orang tua ni, dosanya kamu. Dah malas dia tu. Semua sama biar rumah. Dosa pun malas. Hak tu malas kerja buat dia tak ada tanggungjawab, dia seorang diri. Lepas tu nak makan dia buka saji boleh makan siapanya. Tuang dia merepek dia dihalalkan sudahlah. Tuan dia merepek dah. Lapar buka saji, kerja buat malam. Tuan dia belebel je ke tuan dia tak halal kan? Mu buka saji aku tak halal.
Suti nasi aku dah halal, tak boleh makan. Dia halal tuang tu, belebel je lah. Tapi mujur ke ada tu dua seorang. Apa faham? Tu tolong ah. No, hok dia jauh. PKP ni tah budak dah tak boleh balik kan. Ni. Hok malah. Hok malah ni. Kurang-kurang ada malah seorang ni. Maknanya kalau ayah haji pergi sejik, ikut guru dia pergi minum air dulu, lepas kuliah isyak balik tengah malam pun tak apa. Ni ada dalam bilik seorang ni. Taklah takut sangat mau haji ke mana. Tapi malah dia tu boleh tak? Ya awang kenapa kamu malah? Kau tak qadar haram seumpama tu. Tapi malah dia tak berdosa sebab tak tanggungjawab. Benda tak molek walaupun tak berdosa pun jangan sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan ni dah kita beruk ke monyet siapa buat? Allah lah buat. Tapi jangan tak sandar begitu. Sebab apa? Sebab nak tanya pun tak macam medah tu beruk siapa buat. Jadi binatang yang agak kurang comel dia nak sandar ke Tuhan. Lepas tu nak jawab macam mana kalau tanya gitu? Kita jawab secara umum. Sekalian binatang yang ada makhluk Allah. Jawab umum orang panggil. Sama telah pula babi siapa buat? Sekalian binatang yang ada makhluk Allah. Dalam kitab kabu kena kabu tahi. Kabu tahi tu. Kabu tu dia tak main tak atas melelai, main tak tahi je. Kau panggil apa? Kan tahi tu kan ada keluar tu kabu. Kabu tahi tu siapa buat? Siapa lagi makhluk Allah belaka? Jangan sandar kepada Allah Taala. Sebab apa? Sebab hak dak molek jangan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandar molek-molek je. Tu ada. Contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, hak dalam Quran Allah Taala menyebut allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa iza maridtu fahuwa yashfin. Tengok Nabi Ibrahim kata Allah Taala nilah yang menjadikan akan daku, maka ialah yang beri taufik akan daku. Dan Allah Ta'ala lah, ia ya Allah yang beri makan akan daku dan yang beri minum akan daku. Allah Ta'ala berkata, wa iza maridtu, apabila sakit aku. Bila sakit aku mana? Sakit tu Allah yang buat dak. Wa iza maridtu, dan bila sakit aku fahuwa yashfi, maka ia menyembuh akan daku. Buat Allah. Allah yang buat. Allah yang beri makan. Allah yang beri minum. Sakit aku sakit. Tak kata Allah yang buat aku sakit. Mana buat adab orang panggil. Itu dia panggil adab. Lepas tu ayat sepada tu wallazi yumituni wa huwa yuhyin. Allah Taala lah yang mematikan daku kemudian menghidupkan daku. Jadi Allah yang menjadikan aku. Allah yang beri makan akan daku. Allah yang memati akan daku. Tapi tak kata pula Allah yang buat aku sakit. Nabi Ibrahim tak kata Allah yang buat aku sakit. Nabi Ibrahim tak kata Allah yang buat aku sakit. Kalau nak kira sama, allazi khalaqani wallazi huwa yut'imuni wallazi amradani wallazi yumituni. Bagus sama. Allah Ta'ala yang menjadi akan daku. Allah Ta'ala yang beri makan akan daku. Allah Ta'ala yang beri sakit akan daku. Allah Ta'ala yang mematikan akan daku. Baru sama. Tapi dok, hak sakit dok. Wa iza maridtu, apabila aku sakit. Oh, sakit bukan Tuhan buat. Betul, sakit Tuhan buat. Tapi Nabi Ibrahim tak kata apabila Allah buat aku sakit fahuwa yashfi, maka Allah lah yang menyembuhkan akan daku. Ada sebut sakit tu Allah yang buat. Wa iza maridtu, bila sakit oleh aku. Kau nak kira ayat tu kau nak sama kok. Wallazi amradani fahuwa yashfin. Dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan aku sakit, maka Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan akan daku. Dah. Nabi Ibrahim tak kata gitu.
Habis tak kata Allah yang menjadikan aku sakit dan Allah yang menyembuhkan aku. Nabi tak kata. Nabi katanya wa iza maritu, bila sakit oleh aku. Jadi sakit tu sendiri pula dah. Bukan Allah yang buat sakit. Betul? Allah yang buat sakit. Tapi kenapa Nabi Ibrahim sebut aku yang sakit, bukan Allah yang buat aku sakit? Itu dia panggil beradab. Dia panggil beradab. Sebab lain itu Allah yang menjadikan, Allah yang berhidayah. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Allah yang mesakitkan, Allah yang menyembuhkan. Ada tak? Bukan Allah yang menyakitkan. Wa iza maritu, dia boleh sakit oleh aku sakit. Tapi sakit Ibrahim ni bagaimana? Allah yang jadikan sakit tu. Tapi Nabi Ibrahim kata dah Allah yang jadikan aku sakit. Tak. Tapi buat akan aku Allah. Beri makan akan aku Allah. Menghidupkan akan aku Allah. Tapi bila sakit oleh aku, bukan wallazi amradani, dan Allah Ta'ala yang menjadikan aku sakit, maka Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan akan aku. Nabi Ibrahim tak kata gitu. Dia panggil apa? Adab. Sakit ke, susah ke, jangan duk sandar ke Tuhan lah. Sandar pada diri sendiri. Allah banyaknya lah lenih nyakit. Sebab apa? Sebab tak jaga kesihatan. Sebab apa? Sebab makan ikut suka. Buat kita belaka lah. Tapi hakiki Tuhan belaka. Kita panggil apa? Adab. Adab lah. Macam adab Nabi Khidir tu lah. Nabi Khidir kan ni dalam Kahfi tu lah. Kahfi. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma. Fa arada rabbuka, apabila telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa, bahawa sampai kedua anak yatim ni akan kuat besar kedua anak yatim ni, sebab di bawah dinding tu ada harta peninggalan ibu bapa yang soleh. Mana Nabi berkata fa arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Berbeza dengan hak tebuk perahu tu. Fa aradtu an aibaha, lain tu kan. Maka telah menghendaki oleh aku bahawa aku nak mencederakan, mencacatkan bahtera perahu. Aku hendak nak rosak perahu tu. Tapi hak tegakkan dinding tu, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Jadi tegak dinding kehendak Allah. Nabi Khidir tebuk perahu tu kan kehendak Allah. Kehendak Allah. Tapi Nabi Khidir tak kata kehendak Allah. Tapi tegakkan dinding tu kehendak Tuhan engkau ya Musa. Tebuk perahu fa aradtu an aibaha. Aku mendaki nak mencacatkan bahtera perahu tu. Jadi mencacatkan tu benda buruk kan. Siapa kehendak? Akulah kehendak, kata Nabi Khidir. Padahal kehendak Allah belaka. Atau mengapa tu? Adab percakapan. Jangan mudah-mudah pula. Berlaku benda tak molek, qada qada. Berlaku benda tak molek, qada qada. Jangan. Hak baik qada qada, hak buruk diri sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan balik pada rukun iman yang ke-6. Jangan lagi waktunya. Ada orang yang perkara jahat bukan qada qada. Ada orang terlajak pula. Berlaku apa pun qada qada. Allah lah budak-budak muda sekarang qada qada, dia kata. Ayah haji ni tak lama. Orang duk bercakap waktu tu kan, macam mana kita ni anak-anak muda kita sekarang ni qada qada. Seorang tu jawab. Letak gua sekali dia tu. Lepas tu qada qada ayat ke dia. Orang duk cakap hak syariat zahir, macam mana nak kira ni anak muda ni qada qada. Mentang-mentang dia ngaji qada qada. Tu pegangan. Hak tak baik jangan sandar kepada qada qada. Orang nak cerita benda hak tak baik, macam mana kita nak selesaikan masalah anak muda, qada qada, qada qada. Baru ngaji orang kali.
Baru jumpa qada. Nak sandar ke Tuhan benda tak baik hukumnya haram. Tak baik, jangan. Walaupun benda tak berdosa, malah tak boleh sebut qada. Kita cuai, kita rasa tersilap pada pekerjaan. Kenapa kamu buat seumpama ni? Tak kena ni. Qada. Tak boleh. Jangan. Kenapa kamu mari lambat? Qada. Jangan. Kenapa kamu ni kerja molek? Qada. Tak apa kan? Kamu ni mari awal sokmo kerja. Qada. Tak apalah benda baik. Benda baik. Kamu ni kerja molek sungguh. Tengok pula siapa yang buat. Dia lalu. Mari awal sokmo kamu ni. Tengok kaki pula. Tengok kaki dia. Tengok kaki pula. Baik dia. Hak tak molek Allah Ta'ala. Baik Allah Ta'ala, tak baik diri sendiri. Jadi macam-macam pesen. Dia bab kejahat ni pegangan. Jadi kot luarnya baik Allah, buruk kita. Macam mana pegangan? Kita kena ceritalah anak cucu. Sebab luar lain, pegangan lain. Cakap luar semua, kita sama siapa pun sama. Buruk kita sendiri. Jadikan pegangan kan? Kena usul pesa lah kalau anak cucu kita sendiri. Kena usul pesa. Ingat baik tu, itu hanya adab percakapan, pegangan. Awak kena balik pada rukun yang kenal. Kena peringat lah. Sebab bukan di sini. Mana ni? Mana? Beriman dengan malaikat. Mulut pun sebut juga. Hati pun berpegang juga. Sama, senang. Beriman dengan qiyamah. Mulut sebut qiyamah. Hati pun beriman dengan qiyamah. Senang. Mulut sebut baik daripada Allah, buruk daripada kita. Pegang gitu, punahkan. Jadi, cakapan lain, pegangan lain. Hati dia nak kena peringat. Tapi kenapa percakapan lain, pegangan lain jadi tak serupa? Tak serupa luar dalam ni macam orang munafik. Dah otak tuan suruh. Tak kata je. Tapi nak ceritanya tak sama. Hak rukun iman lain sama. Beriman dengan kitab, mulut pun cakap. Beriman dengan Rasul, mulut pun cakap, hati pun berpegang. Perkara jahat, mulut kata kita. Pegangan, jangan. Pegangan hak Tuhan belaka. Jadi lain tu kan. Lepas tu nak kena cerita. Sama macam kita cakap asbab tu lah. Cakap asbab kan makhluk semua kita cakap asbab. Pegangan Allah Ta'ala baki yang bekas tu. Kena peringat lah. Hak cakap mulut tu cakap asbab. Pegangan hak Tuhan belaka. Nak kena peringat benda-benda hak cakap luar lain, pegangan lain. Takut dia cakap makhluk, dia pegang makhluk yang bekas. Habis cerita lah gitu pula. Ni kitab Hidayatus Salikin, hak nipih muka surat 9. Hak tebal tu kena tengok sendirilah. Hak nipih muka surat 9, baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil, yang berakal, baligh, yang sampai umur, yakni mukallaf lah, akil, baligh, mukallaf lah. Mukallaf ni orang yang diberati syarak. Siapa orang yang diberati syarak pada buat dan pada tinggal? Orang yang berakal, orang yang sampai umur. Orang gila tak ada hukum, tak ada taklif, tak ada berat hukum. Kanak-kanak yang belum baligh tidak ada taklif, tak ada berat hukum. Jadi hak mukallafnya orang yang akil, berakal, bukan orang gila. Orang yang baligh, bukan kanak-kanak. Wajib atas tiap-tiap yang akil, baligh itu membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah.
sama ada perbuatan dunia dan akhirah. Apa yang Nabi cerita, kita wajib membenarkan. Tasdik qalbi dia panggil, membenar hati akan sekan perkara yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena benar belaka, sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Apa yang Nabi cerita, apa yang Nabi bawa, perkara dunia ke perkara akhirat ke, kita wajib membenar hati. Membenar hati, tasdik hati. Nabi cerita, contoh dalam ayat Quran tu lah, Nabi cerita sejarah-sejarah lampau, benar, kita wajib beriman, wajib membenarkan. Jangan kita kata itu cerita-cerita dongeng orang zaman dulu. Bukan. Ini bukan macam cerita orang tua aja, cerita kacir apa tu. Tu cerita dongeng sungguh. Ni hak Nabi cerita hak dahulu, cerita benar. Kita wajib beriman, wajib membenar hati. Nabi cerita perkara yang akan berlaku, tak berlaku pada masa Nabi, kita wajib membenarkan. Belum berlaku lagi, kita membenarkan perkara tu akan berlaku. Tapi belum lagi ni, ya kedak ni, kita wajib membenarkan. Hak telah berlaku, tu jelas. Hak belum lagi akan berlaku, kita wajib membenarkan. Hak Nabi cerita pada hari akhirat, kita wajib membenarkan. Ni kalau kita nak kira balik kepada takrif rukun, takrif iman lah. Macam dah kitab Pati Paridah kita tu. Dah kitab Pati Paridah kan. Dimulai dengan ugama. Apa dia ugama? Perhimpunan hukum hakam yang didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu ugama. Perhimpunan hukum hakam yang Nabi bawa ni pecah pada 3 hukum hakam. Islam, iman, ihsan. Dengan kitab Pati Paridah. Kemudian apa dia takrif Islam? Apa dia takrif iman? Apakah dia takrif ihsan? Kena tahulah takrif iman, membenar hati akan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa datang, kita membenarkan itu iman. Dia iman ni terkadang rekahnya beriman dengan Allah dan Rasul. Rekah laginya beriman dengan sekalian perkara yang dikhabarkan oleh Rasul. Ini rekah. Beriman dengan Allah dan Rasul. Luas sikit, Allah dan Rasul. Hak dalam kitab kita ni beriman dengan sekalian perkara yang dikhabarkan oleh Rasul. Jadi mana Allah ni? Jadi beriman dengan Rasul dah jadinya. Dan mana Allah? Dia beriman dengan Allah ni pun termasuk di dalam beriman dengan barang yang dikhabarkan oleh Rasul. Jadi beriman dengan Allah ni bagaimana? Yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Rasul. Ada ni. Sebab nanti dalam kitab Pati Paridah lah, di bawah beriman dengan Rasul, termasuklah beriman dengan malaikah, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kesudahan. Ini semua masuk di bawah beriman dengan Rasul. Bila kita beriman dengan Rasul, kita akan beriman dengan perkara yang dikhabarkan oleh Rasul. Rasul khabarkan apa? Cerita malaikat. Beriman dengan malaikat. Rasul khabarnya apa? Qiyamah, bangkit kembali, syurga neraka. Kita pun beriman dengan qiyamah, dengan hari akhirat. Sebab apa? Yang dikhabarkan oleh Rasul. Jadi beriman dengan malaikat, kita hari kiamat, dia masuk di bawah beriman dengan Rasul. Beriman dengan perkara yang dikhabarkan oleh Rasul, sehingga kan beriman dengan Allah pun masuk di bawah beriman dengan Rasul. Sebab berkaitan dengan Allah adalah yang dikhabarkan oleh Rasul. Sehingga kan dalam mazhab Maliki, orang yang hina Rasul, murtad orang ni, wali'azabillah, tidak akan diterima taubahnya kembali.
Hukumnya bunuh juga. Macam contohnya Salman Rushdie. Tu Salman Rushdie, orang Bangladesh tau. Bangladesh, orang India yang duduk di England tu lah. Ingat dulu kan, lama dah kisah dia kan, Salman Rushdie tu. Sampai sekarang dia hidup sembunyi. Sebab apa? Sebab nak dibunuh. Dia kata dia bertaubah dah. Dah terima taubah. Bunuh. Tak terima dah. Takkan jadi Islam semula dah dia ni. Bunuh. Dia kata dia bertaubah dah. Tak, bunuh. Mazhab Maliki tak terima dah taubah orang yang menghina Rasul. Sebaliknya, kalau menghina Allah, taubahnya diterima. Apa kita jadi besar Rasul pula? Tak. Bila menghina Rasul, tolak Rasul, tak ada Allah. Sebab kita beriman dengan Allah kerana Rasul yang khabarkan. Bila tolak Rasul, hina Rasul, tak ada Allah. Bukan mana besar Rasul daripada Allah, yang salah faham. Rasul manusia biasa yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Allah Ta'ala Tuan, mana boleh sama. Tapi nak ceritanya, beriman dengan Allah ni mari daripada Rasul yang khabarkan, Rasul yang cerita. Di Salman Rushdie ni, rumah tangga dia pun tak kekal. Sebab orang tak boleh hidup dengan dia. Sebab apa? Sebab hidup dalam keadaan kawalan. Lama-lama berpindah pula di tempat lain. Lama berpindah pula di tempat lain, supaya tidak dapat dikesan oleh orang untuk dibunuh. Jadi orang yang perempuan yang berkahwin dengan Salman Rushdie pun tak akan tahan lama. Sebab apa? Hidup dalam keadaan tekanan. Dan dia kata dia bertaubah, tidak diterima taubah dia. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i terima. Mazhab Syafi'i terima. Hina Rasul pun kafir orang ni, wa'azabillah, dia bertaubah diterima mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dah. Bunuh dia, kafir. Dia bertaubah, dah kafir dah dia. Taubah tak akan diterima sama sekali. Sebab apa? Sebab semua ni Rasul yang bawa. Termasuk berkait dengan beriman dengan Allah pun yang dikhabarkan oleh Rasul. Sebab tu dalam kitab Faridah, dan ada dalam kitab Fatih Faridah, jadi beriman dengan Rasul ni seumpama satu laut. Beriman dengan Allah ni sebahagian daripada hak dalam laut ni. Kalau kau salah faham, Allah mana boleh besar Rasul daripada Allah? Bukan di situ maksudnya. Maksudnya beriman dengan Allah ni pun beriman dengan yang dikhabarkan oleh Rasul. Bukan kata besar Rasul daripada Allah, bukan. Cuma biasa kita, dia hanya sebut masuk di bawah beriman dengan Rasul adalah malaikat, kitab, Rasul-Rasul yang terdahulu, qiyamah. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah, akan beriman dengan Rasul-Rasul yang lain. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad lah yang cerita Rasul-Rasul yang lain. Ni kan orang yang anti hadis, anti Rasul kan, ditolak kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia hanya terima la ilaha illallah sahaja. Muhammadur Rasulullah tak terima. Sebab apa? Kalau terima Muhammadur Rasulullah, berarti tolak Rasul yang lain. Ni jahil sangat-sangat. Muhammadur Rasulullah ni bukan macam la ilaha illallah. Itu nafi isbat. Allah jua Tuhan. Muhammad Rasulullah ni bukan kata tiada nabi malaikat Rasulullah Nabi Muhammad. Bukan. Bermula Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad utusan Allah, khabarkan cerita nabi-nabi yang lain, maka kita pun beriman. Sebab apa? Sebab kita beriman Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba puak jahil ni Muhammad Rasulullah, berarti hanya terima Muhammad je Rasul. Rasul-Rasul lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka tolak. Jahilnya. Bila kita beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, sebagai utusan, dikhabarkan akan nabi-nabi Rasul yang lain yang terdahulu, berimanlah.
Sebab apa? Sebab masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia lah orang jahil. Jangan akal dia tu kadang-kadang orang cerdik pandai boleh turun. Ditolak Muhammadur Rasulullah. Hanya terima la ilaha illallah. Itulah Yahudi dan Kristian. Tapi dia taklah ngaku dia Yahudi dan Kristian. Itulah Yahudi dan Kristian. Tolak Muhammadur Rasulullah. Konon-konon Allah diterima. Tapi Allah yang diterima tu Allah hok banyak pasal. Hok ada anak, hok ada bini, tu manusia pasal gitu, bukan Allah Taala. Jadi Muhammad Rasulullah tu luah. Sehingga kan kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala pun kalau kira-kira masuk di bawah Muhammad Rasulullah, tapi jarang disebut. Jarang disebut. Jadi sebut hanya masuk di bawah Muhammad Rasulullah, malaikat, kitab, hari kiamah. Ni dia cerita. Beriman dengan Allah dah tidak masuk tu. Walahat termasuk kata beriman dengan Allah pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Itu dalam kitab Pati Paridah ni dia akan datangkan satu ibarat ayat yang mana kalau tak belajar molek orang akan tomoh salah. Jadi Muhammadur Rasulullah seumpama laut yang luas. La ilaha illallah itu sebahagian daripada laut yang luas. Jadi besar Muhammadur Rasulullah pula daripada Allah Taala. Maka orang duk ambil ayat ni menyesatkan kitab Faridatul Faraid Pati Paridah ni. Sebab apa? Sebab besar Nabi Muhammad daripada Allah Taala. Sebab Nabi Muhammadur Rasulullah umpama satu lautan yang luas. Allah Taala ni sebahagian daripada lautan yang luas. Maksudnya beriman dengan Allah pun mari daripada perkara yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadilah biasa kita hanya sebut perkara yang dikhabarkan oleh Allah ni, malaikat, kitab dan hari kemudian. Tak cerita berkaitan dengan beriman dengan Allah pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Takut jadi semacam tadi lah, takut jadi salah faham. Jadi besar Nabi Muhammad pula daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kenapa mazhab Maliki hina Rasul, hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada taubat. Sebaliknya hina Allah, bertaubat, diterima kembali Islam dia. Oh, jadi penting Nabi pula daripada Allah. Bukan di situ maksud dia. Sebab apa maksud dia? Hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada lah, habis. Dengan Allah pun hilang. Dengan Allah pun hilang. Apa tak ada lah. Sebab kita beriman dengan Allah adalah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini dia rekah jelah cerita bab iman ni. Kita kena balik kepada kitab Pati Paridah lah. Iman ni beriman dengan sekalian perkara yang dikhabarkan, yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman at-tasdiqul qalbi, membenar hati akan sekalian perkara yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara, hak gaib ke, hak telah lalu ke, hak akan datang ke, hak akhirah ke, beriman membenarkan hati kepada sekalian yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bicara akhirah wajib membenarkan oleh hati, dan bahawasanya jadi diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang khabarkan oleh Nabi SAW, akan khabar yang kemudian daripada mati. Ni hak akhirah, khabar yang kemudian daripada mati. Min alif te, pada tu min alif te. Apa dia min alif te? Jangan baca mata, mati. Dah mata min te alif. Ni min alif te ni. Kalau
Kemudian daripada mata, nak baca mana, kemudian dia matilah. Mana seperti soal mungkar wa nakir. Mungkar wa nakir. Wa tu bahasa Arab. Mungkar dan nakir. Mungkar wa nakir. Dia kita eja mati mim alif te ye, atau ejaan baru. Ejaan lama mim alif te mati. Lepas tu mata mim te alif. Tu mata. Jangan kita jawi lama ni bukan salah. Bukan salah tak pandang eja bukan ni. Ini dipanggil ejaan lama. Nak cerita pula hak berkaitan dengan khabar yang dikhabarkan oleh Nabi hak untuk hari akhirah. Jadi kita ada tu saliki ni dia akan bicara kakak-kakak hak berkaitan dengan dalam bab yang pertama berkaitan dengan bab akidah. Dia akan cerita hak juga berkaitan dengan beriman dengan perkara yang berlaku selepas daripada mati. Habis bicara akidah dan kita ada hidatus saliki, dia akan masuk pula pada bicara pekoh. Kita hidatus salikin, habis bicara pekoh, masuk bicara tasawuf. Jadi kita tauhidnya pati paridah, hak pekoh tasawufnya kita hadap hidayatus salikin. Cuma oleh kerana sekarang masih lagi ditajuk tauhid, jadi nampak macam dua kitab tauhid belaka. Pati paridah tauhid, tengok pada kitab hidayatus salikin tauhid, masih lagi ditajuk tauhid. Di sebenarnya pendek je ni, cuma kita panjang tauhid dan kitab hidayatus salikin. Yang kita nak hidayatus salikin pergi pada ketaatan zahir pekoh, kemudian pergi pada ketaatan batin tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.